Okey, dia bermula dengan satu soalan simple je. Orang tanya dekat subreddit Ajar. Dia tanya kenapa dekat kedai gunting rambut dia macam ada satu benda yang warna biru merah duk pusing-pusing. Apa benda tu? Lepas tu saya pun macam betul juga kan. Kenapa dekat semua kedai gunting rambut ada benda duk pusing-pusing-pusing tu? Macam apa kena mengena dengan kedai gunting rambut? Jadi saya pun cubalah kaji dari mana asal usul benda ni dan Assalamualaikum dan selamat datang ke Let's. Minggu-minggu lepas awak tanya saya. Jadi penerokaan tentang asal-usul satu benda yang kita nampak pada zaman sekarang ni boleh jadi rupa-rupanya memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang yang membawa kepada zaman pertengahan. Zaman pertengahan lagi. Dan mungkin antara banyak-banyak benda yang sejarah dia pelik-pelik, tiang berpusing kedai gunting rambut mungkin adalah antara yang paling aneh. Waktu zaman pertengahan dekat Eropah, kedai gunting rambut ni dia bukan cuma gunting rambut, dia buat benda-benda lain. Kita fikir benda-benda macam apa kan? Mungkin dia urut kita punya bahu sekali ke, ataupun entahlah dia buat servis buat rambut palsu ke, sebab orang Eropah memang suka pakai rambut palsu sebab nak sembunyikan penyakit kulit yang diorang ada. Tak. Kerja tukang gunting rambut dulu-dulu selain daripada gunting rambut adalah melakukan pembedahan, buat rawatan lintah menyedot darah, bekam potong-potong anggota badan dan mengeluarkan darah. Sebab zaman dulu antara rawatan yang dianggap sangat-sangat berkesan adalah dengan diorang potong tangan ke apa ke untuk keluarkan darah. Sebab darah tu dianggap sebagai darah yang tak baik. Darah kotor lah yang kena dikeluarkan untuk kesihatan. Jadi yang duk buat benda-benda ni adalah tukang gunting rambut. Selain daripada kadang-kadang diorang buat juga cabut gigi guna pelayar. Jadi cerita dia sebelum tukang rambut ni dilantik menjadi pakar-pakar bedah, yang duk buat kerja-kerja ni adalah paderi-paderi ataupun rahib. Kemudian diorang dah tak boleh nak buat dah, tak dibenarkan lagi oleh gereja. Jadi tukang-tukang gunting rambut ni nampaklah market yang baru ni. Diorang pun buka lah kedai gunting rambut diorang sebagai tempat untuk buat pembedahan dan keluarkan darah. Tapi macam mana diorang nak bagi tahu dekat orang ramai yang diorang ada buat servis ni? Senang je. Lukis poster, buat ads dekat Facebook. Tak main lah cara-cara tu. Diorang letakkan mangkuk darah pelanggan diorang letak dekat depan kedai. Apa benda ni? Tapi kemudian cara marketing ini pun diharamkan oleh Datuk Bandar. Alhamdulillah. Jadi tukang-tukang gunting rambut ni pun kena fikirlah apa lagi cara untuk kita orang memasarkan servis yang kita orang buat. Jadinya waktu proses mengeluarkan darah tu, pesakit-pesakit tu ataupun pelanggan-pelanggan tu, diorang akan memegang satu tiang dan diorang akan genggam kuat-kuat. Jadi disebabkan itu diorang punya urat-urat tu akan terkeluar lah. Untuk memudahkan tukang gunting rambut itu untuk memotong urat-urat itu untuk keluarkan darah. Bila nak cerita pasal rambut ni? Dalam proses tersebut, tangan pelanggan itu akan diikat bergulung-gulung oleh satu kain putih, satu kain bandage. Dan bila proses dah habis, tukang gunting rambut tu akan ambil lah kain tu dan dia akan ikat pada tiang yang digunakan oleh pelanggan itu tadi. Jadi tukang-tukang gunting rambut ini pun diorang fikirlah, apa kata kita buat tiang yang kita gulung-gulung dengan kain putih ni sebagai simbol marketing kita. Jadi itulah asal-usul awalnya tiang tersebut yang diwarnakan dengan warna merah untuk menandakan darah yang mengalir, diikuti dengan warna putih iaitu kain yang membalut tangan pesakit tersebut. Lepas tu kadang-kadang angin bertiup dan dia membuatkan tiang tu dia berpusing-pusing. Jadi dapatlah kita tiang berpusing-pusing tukang gunting rambut yang kita nampak sekarang. Tapi lepas tu bidang perubatan ni dia mula berkembang dan mula dibahagikan antara tukang gunting rambut dengan tukang bedah. Tukang bedah simbol untuk servis diorang adalah tiang merah dengan putih. Tukang gunting rambut sekarang diorang dah tak boleh buat dah pembedahan. Diorang boleh cabut gigi orang.
Lama-lama dapatlah kita tiang kedai gunting rambut merah, biru, putih yang berpusing-pusing yang memang tak ada guna-mengena langsung asalnya dengan servis sebenar yang diorang tawarkan. Dan sebut pasal tinggalan sejarah yang kini menjadi macam ikon bagi sesetengah kedai-kedai ataupun servis perkhidmatan. Saya teringatlah saya pernah pergi ke Sepanyol tau. Jadi Sepanyol ni antara benda yang kita perasan adalah dekat kedai-kedai diorang tu, diorang akan gantung babi. Ya, memang diorang gantung kaki-kaki khinzir dekat kedai-kedai diorang tu. Kita berfikir kenapa diorang nak tayang? Letak kat dapur dah lah kan. Tapi rupa-rupanya sekali lagi banyak benda yang kita alami di zaman moden ni sebenarnya ada sejarah dia yang pelik. Rupa-rupanya sebab kenapa orang Sepanyol gantungkan babi dekat kedai diorang adalah sebab waktu ketika Spanish Inquisition, di mana orang-orang Sepanyol diorang menyerbu ke rumah-rumah untuk tanya, kau Kristian ke, kau Muslim ke, kau Yahudi? Kalau kau bukan Kristian, kau Muslim atau Yahudi, kau akan dihalau keluar ataupun kita orang tangkap dan kita orang seksa kau. Ya, memang itulah yang berlaku pada ketika Spanish Inquisition, pembantaian di Sepanyol. Saya pernah buat video pasal ni. Jadi waktu tu waktu darurat kan. Jadi adalah memang Muslim yang kata kami bukan beragama Islam. Sebab dia orang terpaksa. Tapi pembesar Sepanyol ni dia tak puas hati. Dia kata takat mengaku mulut je semua orang boleh buat. Jadi apa yang kau kena buat adalah kalau kau betul-betul bukan Muslim, kau kena makan babi. Jadi diorang paksa orang-orang Islam yang mengaku bahawa diorang dah tinggalkan Islam ni untuk betul-betul makan babi. Dan kalau diorang ada bisnes dan sebagainya, diorang kena gantung babi tersebut sebagai simbol bahawa kita orang bukan orang Islam, bukan orang Yahudi. Tidak berhati perut, tidak berperi kemanusiaan. Ni pula ada orang hantar video suruh react. Kenapa 3 color? Kenapa 3 color? Oh, Dato' you tengok ini ubat gigi. Kenapa 3 color? Okey, ubat gigi 3 color. Ubat gigi stripe. Cuma campur. Dato' you tengok 3 color lagi. Kenapa? Oh. Tak apa, kita tengok dalam. Tengok ada campur kan? Okey. Kita campurkan. Okey. Dia campur sampai dah jadi warna bukan stripe lagi lah. Bukan berjalur-jalur lagi. Dia tekan dia keluar lagi jalur. 3 color. Saya tak percaya lagi. Kita cuba lagi. Campur pula dari depan. Dia tujar-tujar dari depan. Masih 3 color. Dato', still lagi 3 color. Apa penjelasan dia? Yalah, kenapa? Anda tahu kenapa? Oi, mana penjelasan? Apa tanya kita orang pula? Dekat komen semua bengang. Jadi kita kena buat kajian lagi sekali. Ni ada website yang memang dia tanya pada orang Colgate sendiri kenapa jadi macam ni. Sebab rupa-rupanya video ni pernah viral dan dibuat oleh orang lain lah. Di mana diorang memang duk gentel-gentel lah ubat gigi yang ada 3 jalur tu. Tapi bila dipicit tetap yang keluarnya adalah 3 jalur cantik je. Maka orang Colgate pun memberi jawapan dan jawapannya sangat-sangat simple. Terbaca pun itu je ke. Penjelasan dia rupa-rupanya adalah bahawa walaupun diorang duk gentel-gentel dengan kuat, tetap masih ada banyak lagi sebenarnya fluid ataupun bendalir ubat gigi tu yang tidak bercampur dan tidak dikacau lah, yang masih mengekalkan 3 layer stripe diorang tu. Sebabnya ubat gigi ni dia bukan macam air cair yang biasa. Dia adalah bendalir yang dipanggil sebagai bendalir bukan Newtonian. Memang ada beberapa lah ciri-ciri menarik bendalir bukan Newtonian ni. Contohnya macam korang tabur serbuk jagung dalam air, lepas tu korang kacau, jadi bila korang tumbuk larutan tu dia akan mengeras. Tapi bila korang kacau macam biasa, dia lembik pula. Sifatnya tak macam air. Jadi bendalir ubat gigi tu pun sama, dia ada kelikatan yang sangat tinggi. Jadi bila korang picit kontainer ubat gigi tu, yang keluar sebenarnya adalah ubat-ubat gigi daripada dinding kontainer tersebut.
Walaupun bahagian tengah dia dah lunyai dah korang buat, tapi dia punya bendalir yang melekat dekat dinding tu masih lagi mengekalkan dia punya sifat macam asal. Bosannya penjelasan. Ingat dia orang guna magic apa? Mana yang betul? Makan sup ataupun minum sup? Adakah kata kerja minum hanya untuk tercair manakala makan untuk pepejal? Jadi ini adalah soalan yang menarik. Dan saya teringat ada satu video kelakar lah daripada Ace Attorney, di mana diorang gaduh sama ada lauk ni boleh dipanggil sup ataupun tidak. Hujahnya dia kata bahawa lauk ni dia ada semua komponen untuk kita panggil dia sebagai sup. Dia ada kuah, dia ada dia punya air dia ada daging-daging dekat dalam tu, dan dia ada sayur-sayuran. Lepas tu peguam lagi seorang, dia bangkang lah, mana boleh lauk ni dia sejuk. Lepas tu peguam lagi satu balas lah, ada je sup yang sejuk. Sup bukan sentiasa kena panas. Kalau sup ayam kau sejuk, dia dah bukan dipanggil sup ayam ke? Dan akhirnya kedua-dua bersetuju bahawa laut adalah sup. Ya, aku memang suka tengok video debat bengong-bengong ni. Jangan balik pada soalannya. Entahlah kesimpulannya lantak lah kau nak kata makan ke minum ke. Janji kenyang je dok. Kenyang ke hilang dahaga? Sudah. Kenapa kita panggil orang asing ataupun pelancong Eropah tu sebagai Mat Saleh? Kan Mat Saleh tu nama pejuang kemerdekaan kat Sabah. Jadi ini pun agak membingungkan lah, dan ada beberapa teori lah yang cuba menjelaskan dari mana asal usulnya Mat Saleh ni. Antara yang paling popular adalah datangnya Mat Saleh ni daripada perkataan ataupun ungkapan mad sailor ataupun pelayar yang gila. Sebab waktu diorang orang-orang Inggeris ni datang berlabuh dekat pelabuhan dekat Tanah Melayu ni, orang tempatan nampak diorang sebagai mabuk-mabuk. Lepas tu nampak macam gila lah. Waktu mabuk ni memang literally gila lah. Jadi diorang berpanggil sebagai mad sailor ataupun pelayar yang gila. Jadi mad sailor lama-lama jadi Mat Saleh dalam sebutan orang tempatan. Satu lagi penjelasan adalah dia bukan mad gila, dia memang mat. Sebab orang Melayu kan dia sebut mat. Mat sini. Jadi diorang panggil Mat Sailor ataupun geng-geng yang berlayar ni lah. Lama-lama Mat Sailor jadi Mat Saleh. Itulah teorinya. Kebenarannya entahlah, wallahualam. Jadi itulah dia pengembaraan beberapa soalan yang dihantar kepada kami. Sekali lagi, kalau anda ada soalan apa-apa, korang letak aja dekat inbox. Kalau ada masa dan kalau ada rezeki, insyaAllah akan berbalas dalam beberapa bentuk dan versi lah. Kadang-kadang versi video yang jawab terus macam video ni, kadang-kadang buat konten dengan tajuk baru, dan kadang-kadang ya kalau yang tak berbalas tu janganlah marah sangat. Sabar, insyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.